بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Hari ni akak nak sampaikan kisah dekat ward. Maknanya kisah kat hospital lah kan. Jom bersama dengan akak. Akak gelarkan seseorang ni sebagai Nurul tau. Dia kerja sebagai jururawat tapi bukan jururawat biasa. Dia kerja survive dekat ward kuning. Korang tahu kan ward kuning? Ward lama belakang sekali. Tempat hantar pesakit yang doktor pun memang dah give up dah. Malam pertama dia kerja shift dekat situ. Jadi makcik Kiah ni jururawat senior lah yang dah nak pencen. Dia tarik lah Nurul ni ke tepi. Nurul, dengar sini. Wad kuning ni ada satu peraturan. Kau jaga semua pesakit. Tapi ada satu bilik tu, bilik 4B. Kau jangan jenguk, jangan hirau, jangan layan kalau dengar apa-apa. Nurul ni angguk lah. Padahal hati dia dah kecut dah. Bilik 4B ni memang legend korang. Lampu luar dia dah malap dah. Pintu sentiasa tertutup rapat. Malam tu pukul 2 pagi kan, wad kuning tu sunyi macam kubur. Jadi Nurul ni dia buat pusingan. Itu memang kerja dia. Dia cek drip air pesakit sampailah dekat depan bilik 4B. Tiba-tiba Nurul ada dengar bunyi. Bukan bunyi mengilai, tapi bunyi dia macam ada orang tengah mengira. 1, 2, 3. Suara dia serak perlahan, macam datang dari tekak yang dah kering lama. Nurul ingat pesakit manalah yang sesat. Nurul intai ikut tingkap kaca tau. Kaca tu dia kecil je dekat pintu. Bilik tu gelap gelita. Tapi kan Nurul nampak satu bayangan dekat hujung katil. Bayangan tu tak bergerak korang. Cuma bunyi kiraan tu makin laju. 87, 88, 89, 90. Jantung Nurul ni dah nak meletup dah. Nurul terus pecut dia lari ke kaunter. Makcik Kiah, bilik 4B ada suara mengira. Nurul dia mengadu dalam keadaan yang tercungap-cungap tau. Dia bagi tahulah. Makcik Kiah cuma pandang Nurul dengan mata yang letih. Kau ni first time memang macam ni. Kan Makcik Kiah ada cakap tadi, jangan layan. Dia takkan ganggu kau. Dia takkan ganggu kau kalau kau tak ambil tahu hal dia. Lepas tu Nurul cubalah bertenang. Tapi fikiran Nurul ni jadi ligat tau. Berfikir. Siapa dalam tu tadi? Kenapa dia mengira bilik tu sepatutnya kosong? Masuk malam kedua korang, Nurul buat pusingan. Sekali lagi dah tugas dia. Sampai depan bilik 4B. Kali ni dah tak ada kiraan dah. Tapi kan ada bunyi orang menggaru dinding. Macam kuku panjang sedang mencari jalan keluar. Nurul telan air liur tau. Tapi Nurul teringat pesanan Makcik Kiah. Nurul pejam mata. Dia bacalah ayatul kursi dan dia teruskan berjalan. Tapi kan baru 2 langkah dia berjalan, bunyi garu tu berhenti. Lepas tu ada suara berbisik betul-betul kat belakang telinga Nurul. Suara yang sama semalam. Suara yang mengira. Aku tak habis kira lagi. Jadi Nurul masa tu bila dengar suara tu terus terhenti. Serius. Air mata Nurul dah nak tumpah dah time tu. Nurul tak pusing belakang tau. Nurul terus lari. Kali ni Nurul nampak Makcik Kiah tengah berdiri jauh dekat hujung koridor. Dia cuma gelengkan kepala perlahan-lahan korang. Lepas tu Nurul balik ke kaunter. Jantung dia masih dudak-dudak memang laju gila kot.
Nurul cek dekat file. Ya Allah, bilik 4B memang kosong. Bilik tu dikunci sejak 5 tahun yang lepas. Nurul tanya lagi Makcik Kia, siapa yang mengira tu, Cik? Makcik Kia tarik nafas. Dia Haji Sulaiman, pesakit lama. Sebelum dia mati, dia obses sangat kira duit warisan dia. Dia kata ada orang nak curi. Nurul jadi hairan tau. Tapi kenapa 5 tahun dia tak habis kira lagi? Bolehlah tak Nurul ni tanya macam tu. Makcik Kia senyum mengeri. Sebab dia tak kira duit. Dia kira masa. Masa dia nak keluar daripada situ. Dan malam ni dia dah sampai 99. Malam ketiga, masa Nurul bekerja kan, Nurul nekat lah malam terakhir dia shift malam dekat Wat Kuning tu, sebelum dia nak cuti. Nurul janji pada diri dia, aku takkan pedulikan bilik 4B. Tidak, aku takkan pedulikan. Pukul 3 pagi korang, Nurul tengah study file pesakit kat kaunter. Tiba-tiba ada bunyi yang paling Nurul tak nak dengar datang dekat dia. 100. Kiraan tu masih lagi dia dengar. Suara tu lantang, bukan bisikan, bukan serak. Suara lelaki tua yang kuat dan juga dalam keadaan yang memang bergema tau. Lampu Wat Kuning tu berkelip-kelip time tu lah juga. Dan pintu bilik 4B yang sentiasa tertutup rapat tu terbuka sikit. Nurul, dia terkaku kat situ. Dia pandang Makcik Kia. Makcik Kia dah pucat lesi dah. Dia genggam tangan Nurul. Nurul, dia dah habis kira dah Nurul. Dia dah boleh keluar dah Nurul. Dari celahan pintu yang terbuka tu, aku nampak Nurul. Aku nampak. Bukan bayangan hitam lagi dah Nurul. Kali ni aku nampak ada satu kaki. Kaki yang berstoking putih kotor Nurul. Sedang perlahan melangkah keluar Nurul. Nurul. Nurul apa lagi, dia pandang Makcik Kia. Makcik Kia dah mula menangis teresak-esak kat situ. Kenapa bilik 4B dikunci selama ni, Cik? Dia boleh tanya macam tu di saat-saat yang Makcik tu memang, Makcik Kia nama dia, Makcik Kia tu memang dah takut gila. Kenapa dia tak pindah? Dia boleh tanya lagi. Suara Nurul walaupun berani tapi bergetar tau. Makcik Kia pun jawab, bilik tu tak berkunci dari luar, Nurul. Bilik tu tak berkunci dari luar, Nurul. Bilik tu berkunci dari dalam. Pesakit yang mati dalam tu tak boleh keluar sampai dia selesai kerja dia. Dan sekarang ni dia dah selesai. Aku nampak keseluruhan figura tu keluar. Haji Sulaiman, dia pakai baju serba putih, baju pesakit. Wajah dia tua dengan mata dia pandang tepat ke arah dia orang tau. Dia mula berjalan bukan ke wad lain, tapi terus ke kaunter, ke arah Nurul. Nurul cuba lari tapi badan dia macam dah kena lock kat situ. Haji Sulaiman berjalan tanpa bunyi masa tu. Dia berjalan betul-betul dekat depan kaunter tu, tapi tak ada jejak macam manusia berjalan lengguk dia. Hanya dibezakan oleh meja kerja je masa tu. Dan juga Nurul nampak memang tak ada pergerakan seolah-olah manusia biasa, memang tak ada. Dia senyum, senyuman yang tak ada bibir. Dia tunjuk ke arah nama tag Nurul. Nurul, kan saya dah kata 1, 2, 3. Tiba-tiba dia tarik nama name tag Nurul laju tau, kuat. Nama name tag sama je kan korang. Nama name tag tu tercabut dari baju Nurul masa tu. Dia genggam nama name tag Nurul tu dan dia mula mengira lagi. 1, 2, 3. Sekarang ganti giliran kamu kena mengira. Dan perlahan Haji Sulaiman tu berjalan masuk semula ke bilik 4B. Dia tutup pintu tu rapat-rapat. Lepas tu lampu kat luar bilik tu terus menyala. Memang terang. Buat pertama kalinya lah dalam 5 tahun tu Nurul jatuh terduduk kat situ. Makcik Kia pelukkan Nurul tau. Dia ambil nama name tag kau, Nurul. Dia tinggalkan name tag lama dia, Sulaiman, dalam bilik tu. Kau dah jadi pengganti dia dah, Nurul. Lepas tu Nurul tengok kat lantai. Memang betul. Ada name tag lama, nama Sulaiman yang kuning lusuh. Nama Haji Sulaiman tu lah. Keesokan harinya Nurul tukar wad. Nurul tak akan lupakan wad kuning tu. Nurul tak akan lupakan bilik 4B tu. Dan Nurul sekarang bertugas kat wad kanak-kanak tau. Penuh ceria. Tapi setiap kali Nurul pandang jam, terutamanya bila dah dekat pukul 3 pagi, Nurul mesti terfikir Haji Sulaiman sedang mengira sampai mana dah.
Masa dia dah habis tu, sebelum bilik Pak B terbuka lagi, macam tu lah. Dia masih mengira dia masih ada kat situ lagi ke, dia masih lagi menunggu jururawat lain kat situ ke. Lepas tu Nurul tukar wad. Alhamdulillah wad kanak-kanak jauh lebih ceria lah. Tapi kepala Nurul ni tak pernah ceria pun. Sejak hari bilik Pak B dibuka tu, Nurul tak boleh nak lena tau. Setiap malam Nurul rasa macam ada jarum tajam cucuk belakang leher Nurul. Satu malam tu Nurul tengah scroll TikTok, tiba-tiba kan bunyi macam ada shilling jatuh atas lantai bilik Nurul. Ting. Nurul tengoklah dekat lantai kan, apa benda tu, tapi tak ada apa-apa pun. Nurul biarkanlah. Lepas tu datang lagi bunyi ting ting. Kali ni Nurul mula rasa lain macam tau. Bunyi tu macam datang dari dalam kepala Nurul sendiri pun ya, bukan daripada luar. Macam tu Nurul pejam mata, dia cuba paksa diri untuk tidur, tapi bunyi tu tak hilang korang. 47. Nurul tersentak lah. Tu bukan bunyi dah, tu suara Haji Sulaiman. 48. 49. Nurul bangun, jantung dia memang dah menghentam dada dah. Berat gila dada dia rasa. Kenapa dia kuat kebalik ha? Dia dah keluar, dia dah dapat name tag baru ke? Kenapa dia ganggu lagi? Nurul pandang dekat meja solek, name tag nama Haji Sulaiman yang Makcik Kiah bagi kat Nurul tu masih ada kat situ, kuning lusuh tu. Nurul pegang name tag tu, dia rasa dingin. Tiba-tiba kan bunyi kiraan tu makin kuat. Macam Haji Sulaiman tu berdiri betul-betul dekat sebelah dia. 50. Macam tu makin kuat tau. Nurul campak name tag tu ke dinding, lepas tu dia menjerit. Esoknya Nurul jumpa Makcik Kiah. Dia dah tak shift malam lagi kat situ, dekat wad yang lama tu kan, wad kuning tu. Nurul ceritakan semua kat Makcik Kiah. Cik, dia ikut saya balik cik. Dia tengah mengira. Makcik Kiah tunduk tau. Dia tak pandang pun Nurul. Makcik Kiah dah cakap dah, Haji Sulaiman dia tak kira duit Nurul. Dia cakap macam tu. Dia kira masa kau, atau lebih tepat lagi, dia kira bilangan yang akan ganti tempat dia. Ganti tempat. Tapi dia dah dapat name tag saya. Makcik Kiah angkat muka tau. Mata dia merah. Kau ingat kau orang pertama ke? Sebelum kau ada jururawat lain. Lepas dia kena ganggu, dia lari, dia pindah. Tak lama lepas tu dia mati dalam keadaan macam orang tak siuman. Asyik mengira je, asyik garu dinding je. Kenapa dia macam tu? Acik, kenapa? Dia berbisik pada Makcik Kiah. Haji Sulaiman ni dulu pesakit fobia nombor. Dia fobia kalau nombor tak perfect. Sebelum mati dia obses sangat kira sampai 100. Kalau dia tak habis kira, dia tak tenang tau. Jadi dia lock lah diri dia dalam bilik tu, tak bagi sesiapa pun pindahkan dia. Dia perlukan bantuan untuk keluar. Dan dia gunakan sesiapa yang menunjukkan minat pada bilik Pak B tu untuk selesaikan kiraan dia. Tapi saya tak bantu dia pun cik. Kiranya Nurul nak membantah lah, macam Nurul tak ada niat apa-apa pun kat situ. Dia nak ambil tahu je kan. Kau intai dia, kau cek dia, kau tunjukkan kau ambil tahu. Itu dah cukup dah untuk dia. Jelas Makcik Kiah. Dan sekarang kau kena ganti dia dekat bilik Pak B. Selesaikan kiraan yang dia tak sempat nak capai tu. Dia dah transfer dah tugas dia kat kau. Habis Makcik Kiah, kenapa Makcik Kiah selamat? Makcik Kiah pun ada dekat wad kuning 5 tahun kan. Makcik Kiah senyum tau. Senyuman yang paling ngeri yang pernah Nurul tengok. Nurul, Makcik Kiah dah habis kira dah 5 tahun lepas. Nurul memang terkejut gila. Badan Makcik Kiah tu nampak macam sihat, tapi kulit dia pucat, mata dia kosong. Makcik bukan Makcik Kiah yang sebenar kan? Makcik Kiah yang sebenar dah resign kan? Makcik cuma tinggal kat wad ni untuk tolong tuan makcik habiskan kiraan dia kan? Dia menunjukkan ke arah name tag dia. Betul, name tag tu lusuh dan kusam macam name tag Haji Sulaiman. Makcik Kiah bukan manusia korang. Dia adalah pengganti yang lain yang dah selesai kiraan dan sekarang ni dah bertugas sebagai penunggu wad untuk menarik mangsa baru. Jadi Nurul dia terus lari daripada Makcik Kiah tu. Nurul tahu Nurul memang dah kena tipu dah. Dah kena tipu dengan dua bayangan yang dia sendiri tak tahu itu manusia ke tak, tapi sebenarnya bukan manusia. Nurul tahu Nurul tak ada pilihan. Nurul balik ke hospital malam tu juga. Nurul tak boleh biarkan Haji Sulaiman tu mengira sampai nombor dia cecah 100 tau. Dia tak boleh
Nak biarkan orang tua tu terus mengira. Nurul pecut ke wad kuning tu. Masa tu dia tengok kosong, sunyi, lampu kat koridor malap macam biasa. Nurul berhenti kat depan bilik 4B. Pintu dia rapat. Lampu dia menyala terang, menunjukkan Haji Sulaiman tu ada kat dalam. Nurul pegang tombol pintu. Pintu tak berkunci. Nurul tolak pintu tu, lepas tu dia melangkah masuk. Bilik tu kecil, gelap dan ada bau hapak. Dekat tengah bilik tu ada katil besi buruk dan dekat atas katil tu Haji Sulaiman sedang duduk tau. Dia pandangkan tepat ke arah Nurul. Dia senyum puas. Dekat tangan dia ada name tag Nurul. Selamat datang Nurul. Cepat ambil tempat saya. Masa awak mula sekarang. Nurul gagahkan diri. Nurul ambil name tag Haji Sulaiman yang lusuh dekat tangan dia tu dan dia pun letak atas meja sisi katil Haji Sulaiman tu. Lepas tu Nurul naik ke atas katil, dia duduk tegak, dia pandang Haji Sulaiman. Saya dah ambil dah tempat saya. Tapi saya takkan mengira, saya takkan main permainan awak. Haji Sulaiman marah gila masa tu, wajah dia berubah jadi hodoh tau. Kau kena kira, kau kena selesaikan nombor ni. Kalau tak, kau akan terperangkap kat sini selamanya. Nurul pejam mata. Nurul dah tak kisah dah. Kalau saya kena terperangkap, saya terperangkap. Tapi saya tak akan beri kiraan yang awak nak tu. Saya tak akan bagi awak pelepasan. Awak kena tunggu dan saya akan pastikan tak ada siapa pun lagi yang tunjuk minat pada bilik 4B ni. Saya akan jadi penunggu terakhir wad ni. Haji Sulaiman menjerit tau. Jeritan tu macam bukan jeritan manusia. Tiba-tiba dia hilang. Bilik tu gelap sepenuhnya. Nurul masa tu dia dah bersendirian kat atas katil besi buruk tu, kat wad kuning tu. Nurul memang terperangkap, tapi Nurul menang lah. Nurul pegang name tag dia sendiri yang Haji Sulaiman campak kat lantai sebelum hilang kan. Sekarang ni Nurul pula berada dekat bilik 4B. Nurul dia tak mengira sebab dia cakap dia tak nak kira. Dia memang takkan kira. Dia cuma duduk kat situ. Dia pastikan pintu tu tak dibuka oleh sesiapa pun lagi. Cuma satu perkara je yang Nurul tak sangka. Tiba-tiba Nurul dengar bunyi 1, 2, 3. Bukan suara Haji Sulaiman tau. Suara Mak Cikiyah. Mak Cikiyah tengah kira kat luar pintu perlahan. Dia tak jadi penunggu wad. Dia jadi penunggu koridor. Dia tunggu bila tugas Nurul tu akan selesai. Nurul terperangkap kat situ dan permainan tu tak akan pernah berakhir. Penutupnya kisah ni, kisah wad kuning ni adalah kisah benar yang dikongsi oleh rakan jururawat Nurul. Selepas kejadian tu, wad kuning tu ditutup sepenuhnya. Tapi kalau korang ke sana, korang akan dengar bunyi kiraan perlahan. Jangan berhenti untuk ambil tahu tau. Jangan pandang ke bilik 4B sebab dia mungkin sedang mengira nombor korang 1, 2, 3, 4. Macam tu. Klimax cerita dia apabila Nurul sedar lah Mak Cikiyah juga adalah entiti yang terperangkap kat situ. Dan ending je, kira tak klise lah. Nurul ni pilih untuk jadi penunggu terakhir daripada menjadi pengganti yang terus mengira tu kan. Tapi sebenarnya Nurul dia ada ilmu di dada tau. Dia bacakan ayatul kursi dan dia cuba lepaskan diri dia daripada gangguan tu. Dan akhirnya Nurul boleh keluar daripada bilik tu tanpa selepas tu bilik tu mengganggu orang lain. Itu yang paling penting. Supaya jururawat lain atau doktor lain tu, siapa-siapalah yang lalu kat situ, takkan terperangkap lagi dengan permainan yang gaib tu. Jangan lupa korang untuk like, share dan subscribe. Apa pun, kuatkan iman, tingkatkan amalan. Bye. Assalamualaikum.